lihat sekarang ni, zaman air batu sebenarnya kita tak heran pun sebab rumah kita semua ada air batu, betul? Buka-buka peti ais ada air batu. Tapi sebenarnya ya kita nak lihat sebenarnya tentang satu zaman yang pernah berlaku ketika zaman dahulu. Di mana kita kita akan mengkaji apa yang berlaku. Ya, alright. Ya, cikgu rekod sebenarnya. Okey. Baik, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. So ada yang tanya, deadline video temu bual tu bila cikgu? Okey, baik ada yang tanya. Baik, deadline dia. Deadline dia kalau boleh, deadline dia ialah sebelum next kelas kita iaitu hari Ahad. Hari Ahad tu kalau boleh semua dah hantar ke Telegram. Telegram je. Telegram senang, boleh download, boleh upload video-video yang besar. So upload kat situ, upload ke nombor cikgu kan, dan cikgu akan download dan cikgu akan nilaikan satu-satu. Ui seronok. Ada mak bapak yang sporting, ada yang pakai tanjak macam cikgu, ada yang Betul, pakai betul, betul, topi betul, polis. betul. Ya, jadi seronok. Nak tengok mak bapak kamu, okey ke tak okey dengan kamu? Seronok tak? Jom. Jadi, kita akan lihat hari ini iaitu bab 2 zaman air batu. Baik. Kadang-kadang kita tertanya apa tahu? Macam mana manusia ni boleh tahu tentang zaman air batu? Padahal benda tu berlaku berjuta-juta tahun dahulu. Ada bukti Jadi macam tu. ya, sebenarnya pastinya ada sesuatu yang telah dilakukan oleh siapa? Oleh iaitu ahli saintis, di mana kalau kita lihat ahli saintis ni ataupun ahli sains, dia telah menjangkakan ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi ni 4.6 bilion. Usia bumi kita ni rupanya 4.6 bilion. Maknanya 4,600 juta. 4,600 juta. Mak ai. Kalau umur 70 80 pun manusia dah mula krepot-krepot, kalau umur manusia 4.6 ribu juta, agak-agaknya macam mana? Rupanya agak-agaknya tinggal tulang aja kot. Baru nak Tak ada cakap. rupa Betul orang. lah tu. Tinggal tulang aja agaknya kan. Cikgu, Ya. macam mana diorang boleh macam kaji yang diorang boleh tahu bumi ni 4.6 bilion tahun je? Ya, Ada bukti lah sebenarnya kot macam dalam buku ya, macam tak. tu. Itulah Sebenarnya kajian. ya, mereka mengkaji mengikut mereka mengambil sampel-sampel tanah, kemudian mereka mengambil sampel sampailah ke dalam tanah dan mereka akan mengkaji berapakah usia dia berdasarkan ada satu kajian yang dipanggil apa tahu? Pentarikhan radiokarbon. Pentarikhan radiokarbon. So pentarikhan radiokarbon tu akan membantu memberitahu bahawa berapa lamakah tanah itu berada di situ. Jadi dianggarkan bahawa ianya berusia 4.6 bilion tahun. Dan sejak itulah bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal semenjak bumi mula terbentuk. Macam korang lah, daripada umur kamu 1 tahun sampai sekarang umur 13 tahun. Berubah tak? Berubah kan? Kan? Daripada dulu Tidak. kecil-kecil sekarang dah besar. Dulu hingus meleleh je. Sekarang dah bersih. Dulu comot aja kan. Comot, sekarang ni cantik-cantik dah. Handsome-handsome dah. Dia mengalami perubahan. Bumi pun mana ada tak meleleh pun hingus. Bukan sekarang lah, dulu. Ini cerita dulu. Kau mana tahu kan, dulu-dulu pun masa kecil-kecil umur 5 tahun 6 tahun kan, duduk kat bawah lepas tu terkencing, tepuk-tepuk air kencing tu. Dulu kan, itu dulu. Okey. Jadi itu semua berlaku ya. Kita lihat. Okey, apa kau punya soalan lah ni? Benda apa yang tak berubah? Okey. Benda apa yang tak pernah berubah? Benda apa yang tak pernah berubah ialah tidak ada. Semua benda akan berubah. Semua benda akan berubah. Itu fakta dia. Ya, baik. So, kita lihat di sini. Okey, pada zaman dahulu terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mammoth dan juga seperti harimau bertaring panjang iaitu saber-tooth tiger. Harimau bertaring panjang, dan pada waktu itulah kalau kita lihat, jantina tak berubah pun. Okey. Betul juga.
Tapi takut ada yang ubah. Jangan ubah Mak jangan Iyah, ubah. Mak Iyah Okey. sedunia. Yeah. Baik. Iklim telah mempengaruhi perubahan bentuk fizikal bumi menjadi daratan dan lautan. Kalau macam cerita kita tengok tadi kan, bumi tu berubah daratan dan lautan sebab apa? Sebab binatang tu dia berpusing kat tengah-tengah teras bumi menyebabkan terbentuknya benua-benua. Itu kartun. Kartun teorinya. Okey. Okay, yeah, the past, you can't change the past. Yes, betul. Okay, betul. Okay, sesuatu yang telah berlaku, anda tidak boleh ubah. Betul. Baik, kita lihat zaman air batu. Apa itu zaman air batu? Baik, kalau ada soalan tanya tentang apa itu zaman air batu, baik, sebaik-baiknya kamu akan jawab begini. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Maknanya suhu bumi daripada suhunya mungkin 30, kalau macam di Malaysia ni 32, 33 kan. Dia turun sampai ke 0 darjah Celsius. Dia turun sampai 25, 25, kemudian 20, 15, kemudian 5 darjah Celsius, turun lagi kepada 0 darjah Celsius. Itulah suhu bumi yang menurun. Alright. So kalau kita lihat di sini, itulah sebenarnya maksud zaman air batu. Dan pada akhir-akhir last zaman air batu ya, dan kenapa tak berlaku lagi? Kerana bumi telah mengalami proses pengglasiran. Okey, tolong take note benda ni Apa maksud pengglasiran? Pengglasiran ialah kecairan air batu. Kecairan air batu. Macam kalau kamu ambil air batu kat dalam peti ais kamu tu, kamu bawa keluar, kamu biarkan atas meja. Lama-lama dia cair kan? Tapi itu bukan pengglasiran lah. Itu melting. Macam kalau korang tengok kawan sebelah, budak perempuan ni melting aku. Itu lain. Itu lain. Okey. Okey. Ya, sebab zaman dulu ianya adalah kecairan air batu. Dan ozon jadi. Apa dia cikgu? Apa dia? Ya betul lah. Kan? Budak-budak sekarang kata apa? Melting. Aduhai. Okey. Baik. Okey. So, kita lihat perubahan iklim dunia kepada suhu panas. Maknanya daripada sejuk kepada panas. Maknanya daripada 0 darjah Celsius itu, dia naik balik. Suhu tu naik kepada 20, 30 balik, menyebabkan berakhirlah zaman air batu. Itulah dia. Okay. So itu dikatakan sedikit cerita tentang zaman air batu. Ya. Tengok drama Korea boleh melting tak payahlah kan. Tu semua tu apa. Okay. Baik. Ya. Okay. Baik. Kau ni soalan apa kau ni Aisyah Kimi? Aduh yai. Okay. Baik. Dia tanya cikgu ada berapa X. Tak baik tanya soalan-soalan macam tu. Nanti kita belajar dalam matematik. X campur Y jadi berapa. Kan? X tolak Y berapa. Nanti itu kamu belajar. Tolak Okay. Y. Ya. Okay. Boleh Boleh. Cikgu Kalau patut. X. Ada cikgu subjek tu. Ada. Memang ada. Matematik. Matematik. Kamu akan belajar X Algebra. tolak Y. Ya. So, add maths. Kalau X tolak Y, apa yang berlaku? Y akan jatuh. So, itu yang berlaku. Okay, baik. Seterusnya. Kita lihat zaman Miocene. Okay, baik. Okay, kita nak belajar tentang zaman air batu. Zaman air batu ada 4. Kena ingat kena ada 4 zaman. Iaitu zaman apa? Bermula dengan zaman, kita ada Miocene. Kemudian yang kedua ialah zaman Pliocene. Tengok ejaan dia betul-betul. Pliocene. Kemudian yang ketiga ialah zaman Pleistocene. 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 Cikgu. Pleistocene. Ya. Santai. Pleistocene ni kan. PlayStation ambil daripada perkataan ni. Itu yang kau kata entah-entah tu. Kan? Kan? Amal kata tiba. Mana satu? Entah-entah ke tiba? Tak tahu. Jadi biarkan saja fakta itu di situ ya. Okey, biarkan saja fakta di situ. Ya, X tolak Y, XY kan salah. Kan? Salah. X tolak Y, Y jatuh. X gembira sebab berjaya jatuhkan Y. Apalah kau ni? Baik. Kemudian
kita lihat zaman Holosen. Okey, zaman Holosen yang terakhir. So kita lihat zaman Holosen. So ada 4 iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holosen. Okey, Holosen. Cikgu. So ya, Belakang dia memang ada sen-sen-sen ya memang ada sen-sen. Memang Senang nak belakang dia ada perkataan sen-sen, senang nak ingat. Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holosen. Baik, Nur Ariana tanya, apa punca zaman air batu? Baik, puncanya adalah sebenarnya senang saja. Punca dia sebenarnya ya kan, Nur Ariana dan pelajar lain, punca berlaku zaman air batu kerana apa tahu? Kerana apabila suhu bumi menurun. Inilah punca utama kenapa berlaku zaman air batu, kerana suhu bumi menurun. Bila suhu bumi itu turun kepada 0 darjah Celsius, maka berlakulah zaman air batu. Itulah sebenarnya sebab dia. Okey. Boleh Ariana Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Bumi melting sebab dia Bumi melting sebab tiba-tiba hilang. Sudah. Okey, tak apa. Kita teruskan. matahari. Kerana Cikgu, bumi matahari. melting sebab matahari. Sebab matahari. Lebih kurang baguslah tu. Itu pun jawapan yang hampir tepat. Okey. Jom kita lihat ya. Matahari cantik. Okey, bolehlah tu. Dia dengan teori dia. Biarkan dia dengan teori dia. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey. Baik, zaman Miocene. Okey, tengok tarikh dia. Zaman Miocene berlaku 23 juta tahun hingga 5 juta tahun dahulu. Okey. Dan pada waktu ini apa yang berlaku? Zaman Miocene, gunung ganang telah terbentuk secara fizikal. Dah banyak gunung ganang. Kemudian ada hidupan iaitu mamalia. Baik, siapa boleh maklumkan pada cikgu apa itu binatang yang dikategorikan sebagai mamalia? Ikan paus. Kita mamalia. Yang mamalia tu. beranak. Beranak. Ya, mamalia tu sebenarnya mamalia tu sebenarnya adalah Yang tidak binatang bertelur. yang tidak bertelur, yang dia beranak. Dia melahirkan anak dan menyusukan anaknya. Ya, contohnya kucing, contohnya ikan paus, itu mamalia. Okey? Tapi bukan mama si Alia bukan mama si Alia. Mama Alia tu kau panggil mamalia memang kena marah nanti. Jangan. So itu okey. Jangan. Okey. So mamalia. Contohnya rusa, betul. Kan ada yang panggil mama si Alia tu mamalia. Sudah, jangan. Jangan, tak baik. Okey. Baik. Kemudian mamalia, kemudian berlaku juga wujudnya hidupan di laut dan di air. Ini pun telah wujud di bumi, dan suhu bumi pada waktu itu sebenarnya adalah suhu dia panas dan juga kering. Pada peringkat awalnya panas dan kering. Itu pada peringkat awalnya zaman Miocene. Ya. Khinzir menyusukan anak. Ya, setakat ini. Tapi cikgu tak pernah berkawan dengan khinzir, so tak tahu macam mana menyusukan anak. Sorry Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya. Korang tak nampak ke? Tulisan dia kecil sangat ke macam mana? Lain macam. Okey, baik. Kemudian kita lihat zaman Pliocene pula. Zaman Pliocene berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Maknanya makin sedikit. Dan waktu inilah ingat waktu Pliocene lah berlakunya penyejukan global. Penyejukan global maksudnya apa? Penyejukan satu dunia sejuk. Okey. Ya, manusia, kira-kira sebenarnya manusia mamalia jugalah. Kan, betul. Tapi taklah dipanggil Cikgu. mamalia. Sebab apa? Sebab kita ni manusia, bukan binatang. Ya. Manusia ke antara punca-punca buat bumi semakin panas? Itu pada zaman sekarang. Tapi pada zaman dulu tu bukan kerana manusia. Tetapi berlaku perubahan secara semula jadi. Berlaku perubahan secara semula jadi menyebabkan perubahan itu panas ke, sejuk ke, itu Glacier memang cikgu. semula jadi. Ya? Kita mencepatkan proses. Ya, tapi kita mempercepatkan proses. Bagus. Okey. Baik.
So pada zaman Pliocene berlaku penyejukan global, iaitu pada zaman Miocene yang lebih panas, okey. Zaman Miocene lebih panas. Zaman Pliocene ni dia makin sejuk. Jadi pada waktu inilah dataran-dataran tinggi terbentuk seperti di Colorado dan juga di Grand Canyon, iaitu di Amerika Syarikat. Cikgu rasa kita pernah pergi dulu, iaitu kita pernah lihat Grand Canyon ya, di mana tempat tu sangat tinggi, okey, dan tanah dataran, kemudian dia ada rekahan-rekahan di bumi yang kita boleh tengok ke bawah. Pernah Ya itu. cikgu. Pernah. Ya, zaman yang paling panas yang mana cikgu? Okey. Zaman yang paling panas cikgu rasa zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni makin lama semakin panas. Contohnya hari ni. Hari ni panas kan? Hari ni Panas. memang panas. Buka kipas penuh pun berpeluh. Buka kipas pun penuh berpeluh. Siapa suruh buka kipas? On je lah kipas. Kau pergi buka memanglah tak rasa. Jangan buka. Tapi On malam je. sejuk. Okey. Patutnya okey, off malam lah sejuk. cikgu. Kan kalau sains. Okey, baik. Seterusnya. Zaman Pleistocene. Okey, yang ketiga, zaman Pleistocene, iaitu berlaku antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu, dan glasier utama. Okey, kalau kamu ada tanya, okey cikgu, glasier utama ni apa? Maksudnya pencairan ais, pencairan air batu tu, okey, telah berlaku sebanyak 11 kali. Wow. Banyak kali berlaku ya. Wow. 11 kali. Ya. Dan pada waktu ini manusia telah mula mengetahui cara-cara untuk membuat api. Ini katanya. Dan kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu masih kekal hingga sekarang. Contohnya beruang ke, harimau ke, memang masih ada sampai sekarang. Itu pada zaman Pleistocene. Okey. Dan di seterusnya iaitu zaman Holocene, iaitu berlaku sejak 10,000 tahun dahulu hinggalah sekarang. Maknanya zaman Holocene tu maknanya masih berlaku sampai sekarang. Di mana pada waktu inilah berlaku kemajuan dalam kehidupan manusia. Dan manusia juga telah mengetahui cara-cara untuk apa? Mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Kemudian manusia juga telah mencipta roda, kemudian telah mencipta tulisan kuniform. Okey. Jadi inilah dia dikatakan bukti bahawa manusia telah pun mengalami kemajuan. Jadi kalau untuk kita nak cerita betul-betul sebenarnya, betul-betul yang berlaku pada zaman air batu, sebenarnya zaman air batu tidak berlaku pada zaman Miocene, tapi dia bermula di sini, dan zaman betul-betul zaman air batu ialah berlaku pada zaman Pliocene. Zaman Pliocene, kemudian selepas zaman Pliocene barulah mereka sambung, zaman air batu ni bersambung kepada zaman Pleistocene. Daripada zaman Pleistocene berlakulah pula zaman Holocene yang masih lagi berlangsung sampai sekarang, iaitu zaman Holocene. Holocene ni maknanya manusia semakin maju. Ya. Okey. Okey, baik, bagus. Dia Widian dia tanya, cikgu, video temu bual tu kita kena cerita pasal orang pengalaman ke atau kita tanya pasal dia orang? Okey. Sebenarnya kamu kena tanya pasal asal usul orang yang kamu temu bual tu. Contohnya asal usul mak bapak kamu. Okey, mungkin bapak kamu kata apa? Oh, kami sebenarnya datang daripada keluarga keturunan Jawa. Di mana datuk saya dulu adalah datang daripada Jawa. Macam tu. So cerita asal usul keturunan. Dan last kali tu baru tanya, kenapa anda berbangga menjadi rakyat Malaysia? Itu yang kita nak. Okey, baik. Amal tanya, cikgu, dari sudut terbang dah ada, apa lagi jumlah? Itu pun kalau berkenan. Tak naklah kamu, kan? Okey, waktu zaman air batu tu ada orang ke tak? Sebenarnya ada. Ada. Okey, tapi tak banyak lah. Tak banyak macam sekarang. Dikatakan bahawa memang ada. Yes. Okey. Jadi
Itu yang berlaku pada zaman air batu. Okey. So ingat susunan paling penting iaitu Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Right. Dan kita pergi kepada betul Dia Widian. Dia Widian pendekkan MPPH. Yang dalam grup chat tu MPPH. Miocene, Pliocene, Pleistocene, Holocene. Macam MBPJ, amboi. Okey, baik. Kita nak lihat seterusnya iaitu ciri-ciri zaman air batu. Baik. Kalau ada pelajar tanya tentang apa itu ciri-ciri cikgu? Baik. Ciri-ciri itu sebenarnya adalah sifat-sifat. Sifat zaman air batu. Contohnya kalau kita katakan, apakah ciri-ciri Dia Widian? Ciri-ciri Dia Widian, dia seorang perempuan. Kemudian dia juga banyak Dia buat lawak tak menjadi. Dia buat lawak tak menjadi. Itu Ilham cakap bukan cikgu. Itu seorang imposter, suka tikau je. Itu ciri-ciri. Okey. Contoh. Alahai. Contoh je. Gurau-gurau pun tak boleh. Kalau tak boleh gurau, duduk surau. Okey, pantun 2 kerat. Okey, pantun 2 kerat. Tak boleh gurau, duduk surau. Okey, baik. Baik. Kita lihat di sini. Bermula dengan ciri-ciri zaman air batu. Sifat-sifat zaman air batu tu apa? Baik, kita lihat Bermula dengan aras laut. Kita tengok aras laut dulu. Okey. Pada zaman air batu, permukaan air laut tu maknanya surface, on the top of the surface of the sea. Wow. On the top of the surface of the sea tu sebenarnya atas dia tu permukaan air laut telah freeze ataupun membeku. Dan juga paras air menjadi rendah dan pada waktu itu pulau-pulau yang ada telah bersambung dengan tanah besar dan ini memudahkan manusia serta binatang bermigrasi. Baik, apa itu migrasi? Siapa tahu? Berpindah Diorang dari berpindah-pindah, kawasan satu ke berpindah-pindah. kawasan untuk mencari betul. sumber makanan. Migration ataupun mereka berpindah randah. Yelah, bayangkan kalau katakan macam Malaysia. Malaysia ni, bila zaman air batu, Malaysia bersambung dengan Indonesia, bersambung dengan Singapura, bersambung dengan Pulau Pinang. Jadi kita boleh pergi tanpa perlu naik sampan. Kita jalan aja. Pergi ke Indonesia, jalan pergi ke Pulau Pinang. So itu dikatakan sebagai pulau-pulau itu bersambung dengan tanah besar. Haris Liao, raise hand. Kenapa? Nak tanya apa? Itu tentang aras air laut dan paras air laut pada waktu itu adalah paras air lautnya rendah. Paras air lautnya rendah lah. So itu tentang aras laut. Baik. Betul. Betul dia. Terima kasih. Kemudian kita lihat sebelah kanan dulu. Iaitu berkaitan dengan ciri fizikal bumi. Ini kalau kita lihat baik. Permukaan air laut yang membeku ini, permukaan air laut yang membeku ini telah menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Maknanya sebahagian besar bumi telah ditutup dengan salji. Wow. Cikgu punya apa? Kelas video. Firdaus, janganlah kau promo dalam kelas ni. Alamak. Kalau promo Cikgu Rafi, aduh yai. Muka cikgu dengan muka kita. Tak payahlah promo-promo kan. Memang kalau type kat Google tu memang akan keluar lah muka cikgu. Memang. Baik. Di bahagian laman rumah. Cikgu orang biasa-biasa je. Tak terkenal pun, orang biasa-biasa. Orang biasa-biasa. Baik, kamu yang luar biasa. Cikgu biasa-biasa je. Alright. Biasa-biasa je. Baik. Itu ciri fizikal bumi. Baik. Kemudian kita ada binatang. Binatang apa yang ada pada zaman itu? Ada foto. Cikgu orang yang merendah diri. Yalah, memang diri ni sudah rendah. Kan? Bagaimana mau meninggikan diri lagi kalau memang dah rendah? Kan? Jadi kita rendah-rendahkan diri. Baik. Binatang apa yang ada pada zaman air batu ni?
Okey, binatang yang ada adalah seperti yang ini. Kamu tengok iaitu mammoth berbulu. Mammoth berbulu. Kalau kita tengok apa berbulu je, kan? Mammoth berbulu. Okey. Mammoth berbulu tebal, berbulu panjang. Kemudian juga kita kat sini dikenal ada juga binatang seperti badak, kuda dan juga ada singa tinggal di kawasan tanah pamah. Maknanya tanah rata yang sejuk. Itu binatang-binatang zaman air batu. Okey. So itu sebenarnya binatang-binatang yang ada. Ada ke memang tak ada bulu? Tak ada. Sebab zaman sekarang ni PKP kedai gunting rambut tutup. So memang tak boleh pergi potong rambut. Tak boleh potong bulu. Sorry Baik. Seterusnya kita lihat Saya fokus. Baik. Lain Lain macam macam. jadi cikgu. Okey, Potong bulu. baik. Potong bulu pun boleh. Okey. Seterusnya, kita lihat apakah tumbuh-tumbuhan yang ada. Tumbuh-tumbuhan yang ada pada zaman air batu, tumbuhannya kebanyakannya adalah rumput. Rumput dan tumbuhan-tumbuhan renek. Tumbuhan renek ni maknanya adalah tumbuhan-tumbuhan yang rendah-rendah, yang kecil-kecil. Okey. Jadi yang kecil-kecil itulah dia. Tumbuhan yang dipanggil tumbuhan renek dan ianya menjalar. Dia menjalar. Sebab apa? Dia tak mampu nak besar sebab bila nak besar je kurang cahaya matahari, kemudian dipenuhi dengan ais. Okey, pada waktu itu jadi sebab itu tumbuh-tumbuhan ini susah nak membesar. Macam tu. Kalau zaman kita, zaman kita tu hidup zaman tu kita jadi lembu. Suka tingkau lah kan, macam-macam teori kau orang ni. Okey, baik. Kemudian bagaimana dengan suhu? Suhu pada waktu itu suhu dunia terlalu sejuk. Cikgu yakin yang dimaksudkan terlalu sejuk ni bukan 0 darjah Celsius, tapi boleh turun kepada apa tahu? Sehingga negatif 20. Negatif 20. Negatif 30. Cikgu, haiwan dulu besar-besar ke? Lebih kurang lah. Ada yang besar, kemudian ada juga yang kecil-kecil pun ada juga. Ada juga. Jadi Cikgu, ini saya sadar. Yes. ada ke bukti yang manusia dulu kan cikgu lagi besar daripada kita? Well, sebenarnya bukti tu memang ada. Okey, dijumpai orang-orang yang mana rangkanya besar-besar, tetapi ada juga yang menyatakan bahawa ianya bukan. Okey, sebenarnya saiz manusia taklah besar macam kamu anggap macam Titan tu. Tak. Sebenarnya manusia kalau ikutkan ada yang menyatakan contohnya macam Nabi Adam dia setinggi satu bangunan yang dikatakan 1 atau 2 tingkat tinggi dia. Ada yang kata begitu. Tetapi bilangannya tak banyak. Okey, bilangannya tak banyak. Yang dijumpai adalah rangka-rangka manusia yang lebih kurang sama saiz macam kita. Lebih kurang sama saiz macam kita. Jadi masih terlalu awal untuk mereka buat kesimpulan tentang betapa besarnya, betapa tingginya manusia pada zaman dahulu. Tapi sebab yang dijumpai rata-ratanya lebih kurang macam kita. Tinggi sikit lah, mungkin dalam 6 kaki ke 7 kaki macam tu lah. Tapi Tinggi tu. sampai yang tapi macam Titan apa semua tahu tak lah, memang tak ada lah. Jadi yes. Okey, Cikgu. suhu Tu sebab tulang diorang dah reput. tulang diorang dah reput? Tidak juga sebab manusia ni Cikgu, jangka hayat dia pendek. Yes. Nabi Musa Moses kan? Aha. Siapa Nabi Musa? Okey, bagus soalan itu. Nabi Musa sebenarnya adalah prophet yang mana dia telah cuba untuk menyebarkan agama dalam kalangan orang-orang Yahudi di kawasan Palestin. Okey, di kawasan Palestin dan di kawasan Mesir. Jadi itu sebenarnya Musa atau Moses, dan dikatakan bahawa daripada keturunan Musa atau Moses itulah telah menyebabkan wujudnya agama Yahudi. Ada kaitan dengan agama Yahudi ataupun dipanggil Jewish. Jewish. Mana Okey, boleh ada itu. agama Yahudi cikgu? Well, itu semua dibuat oleh manusia kan. Nanti kamu akan kaji. Tak apa. Nanti kita akan bincangkan perkara tu. Ya, sekarang kita lihat
makin lama manusia makin pendek atau rendah, just because of that kebanyakan manusia zaman sekarang rendah sikit daripada dulu. Okey. Baik, sebenarnya teorinya adalah kita lihat sebenarnya Tuhan ni sebenarnya sangat adil. Kalau dulu kalau dulu Tuhan telah mencipta manusia yang tinggi-tinggi, mungkin juga logik. Sebab apa? Zaman dahulu bilangan manusia tak banyak dan makanan pula banyak. Sebab itu manusianya tinggi-tinggi. Tapi zaman sekarang manusia rendah-rendah. Okey, dan bilangannya terlalu banyak. Kalau bilangan terlalu banyak, manusianya rendah-rendah, so makanan yang disediakan di atas bumi ini mencukupi. Mencukupi khas untuk manusia yang rendah-rendah dan makan kita tak banyak. Kalau orang dulu-dulu tinggi-tinggi mungkin makanan dia banyak. Dia makan banyak. Jadi tapi bilangan manusia tak banyak. 5 ekor lembu. Jadi kalau semua manusia tinggi macam orang dulu, makanan jadi terhad. Sangat terhad. Nampak tak kebijaksanaan Tuhan mencipta manusia. Nampak? Jadi kita lihat itulah dia. Baik, kita kembali. Zaman air batu, suhu dunia ni terlalu sejuk dan dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan juga di benua Eropah. Ini kawasan-kawasan yang memang di benua Eropah tu memang terlalu sejuk lah zaman air batu ni dulu. Memang penuh dengan salji. Okey. Kalau rendah tapi nafsunya makannya kuat, itu bukan manusia, itu dia makan dengan jin-jin dia sekali makan. Okey. Ingat, okey, satu petua bagaimana untuk sihat iaitu makan ketika lapar, berhenti ketika nak kenyang. Bukan dah kenyang, bukan baru berhenti, tak. Okey, berhenti sebelum kenyang. Itu cara dia. Itu baru sihat. Ini ada yang dah sendawa pun makan lagi. Tu jadi masalah. Okey, kalau Malaysia ada salji mesti tak payah beli kipas. Betul Zaid. Memang kalau Malaysia ada salji mesti tak payah beli kipas. Tapi rakyat Malaysia kena beli heater. Kena beli pemanas pula. Kan? Satu hal pula nak kena beli pemanas. Sama je macam dekat Antartika yang cikgu pernah bagi tahu tu. Sama je kan. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Kesimpulannya bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Bersyukur dengan apa yang kita ada. At least kalau kita hidup kat Malaysia ni kan, walaupun panas, kita pakai sehelai baju je. Bayangkan kalau kita duduk di tempat yang sejuk. Okey, hari-hari kena pakai baju 3-4 lapis. Kan? Jadi tak selesa. Kan, pakai baju tebal-tebal. Padahal orangnya kecil je. Pakai baju tebal-tebal sampai nampak muka je. Macam tu je mukanya. Kan? Jadi so tak perlulah kan. Bersyukurlah apa yang ada kan. Okey. Bersyukur. Okey. Baik. Kemudian kita lihat ada tak manusia pada zaman air batu ni? Ada. Iaitu kehidupan manusia, kalau kita lihat terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk dan mereka hidup secara nomad. Okey. Apakah maksud nomad? Apakah maksud nomad para pelajar? Berpindah randah. Bagus. Kalau berpindah randah dah tahu itu maknanya apa? Ramailah kat sini yang akan dapat sejarah A nanti ni. Ramai. Okey. Amin. So, mereka ni hidup secara nomad ataupun berpindah randah. Dan kenapa berpindah randah? Sebab pekerjaan mereka memburu binatang. Itu pekerjaan mereka, memburu binatang untuk makan. Mereka tak jadi gamers. Mereka tak jadi YouTuber. Sebab zaman dulu memang tak ada. Jadi mereka kerja dia orang memburu binatang. Jadi itulah pada zaman dahulu ya, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu. So ingat kalau soalan tanya tentang apakah ciri-ciri zaman air batu. So kita kata okey, untuk aras laut iaitu air laut paras airnya rendah. Okey, pulau-pulau pun dapat sambung. Kemudian permukaan air lautnya diliputi oleh salji dan permukaan air lautnya membeku. Binatang yang ada contohnya mammoth berbulu, badak, kuda dan singa. Kemudian tumbuh-tumbuhan pula ada dua, iaitu tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan tumbuhan renek. Maknanya tumbuhan yang rendah-rendah. Kemudian suhu
suhu dunia memang terlalu sejuk, dipenuhi oleh salji. Dan bagaimana kehidupan manusia? Manusia pada zaman ini hidup berpindah randah kerana memburu binatang. Agaknya zaman dulu hari-hari kaki lengur main ice skating. Oh, okey. Kalau dia orang nak main, kalau dia orang buat air batu tu untuk apa? Untuk buat ais kacang ke, buat ABC ke, apa cerita? Kan dah jadi lain. Jadi sebab itu okey, manusia zaman dahulu tak kotor ke ais tu, ais kepal. Tak kotor ke ais tu. Entahlah. Kan kita tak pernah pergi lagi ke kawasan-kawasan yang ada air batu ni ataupun ais. Yang ada pun dalam peti ais. Ketul-ketul batu. Ketul-ketul air batu tu ya. Jadi itulah dia sebenarnya berkaitan dengan ciri-ciri zaman air batu. Baik, merujuk kepada beberapa kawasan ini sebenarnya. Jadi cikgu, okey, atas permintaan ramai pula nak bertanya tentang tentang tempat-tempat tertentu. Jadi cikgu terfikir why not kita bergerak, bergerak untuk kita pergi ke tempat-tempat tertentu. Nak tak? Kita nak pergi ke tempat-tempat tertentu. So kita kena tukar mode kita, iaitu kita kena naik kapal terbang lah. Jadi telah pun bertukar jadi kapal terbang. Okey. Terbang ke angkasa. Yeah, so sila pasangkan seat belt anda semua, untuk kita terbang. Kita nak terbang ke mana ni? Kita tak ada seat belt. Ambillah. Kalau tak ada seat belt maknanya tak ada seat belt, longgarlah seluar tu. Okey, baik, seterusnya kita akan terus kepada tempat yang kita nak pergi. Kat mana ni? Jom kita pergi. Baik. Kalau kamu nak tahu sekarang ni kita berada di mana ya? Okey, jom cikgu tunjukkan pada awalnya ya. Bawa rumah sekali. Okey. Baik, so kita akan lihat di manakah kita sebenarnya. Okey, kita di atas ini. Dan juga kita akan lihat di manakah Malaysia sebenarnya. Okey. Baik, kita lihat di Malaysia. Okey, inilah Malaysia. Okey, tempat kita. So sekarang kita nak tengok dekat mana tahu? Kita nak tengok kat Kutub Utara. Kita nak pergi Kutub Utara, dan semalam kita ada pergi Kutub Utara untuk kelas geografi. Dan hari ini kita pergi sekali lagi untuk mengetahui tentang zaman air batu, iaitu bagaimana agak-agaknya rupa bentuk kawasan yang ada banyak air batu ni. Iaitu di kawasan Kutub Utara. Cikgu lahir kat negeri mana? Cikgu lahir dekat ni, dekat dekat New York sebenarnya. Jangan bagi tahu orang, cikgu lahir kat New York. Yes. Kat lahir kat New York. Sekolah agama dekat Los Angeles. Cikgu. Sekolah Tempat ni agama kat Los Angeles. memang bersalji je. Ya, sebab ini Kutub Utara yang paling atas sekali. Cikgu. Ya. Pelik ya cikgu, kenapa Greenland ada ais, Iceland tak ada ais? Bagus soalan tu. Sebenarnya begini. Baik, sebenarnya begini, ada beberapa teori. Okey, kalau kita lihat ada Greenland, ada Iceland kan. Ada yang kata bahawa ada penjajah British telah sampai ke Iceland. Mula-mula dia pergi Iceland. Kemudian dia meneropong ke kawasan di sebelah atas sana tu. Okey, di sebelah Greenland. Dia teropong, dia tengok kawasan Greenland. Kemudian, dia punya pembantu yang bawa barang tu tanya apa tahu? Sir, dia tanya, tuan, apa nama tempat ni ya? Kemudian tuan dia tengah tengok teropong tau. Tengok dekat Greenland. Dia tengok, wow, banyaknya ais. What an ice. Lepas tu pembantu dia kata apa? So tempat ini kita buat Iceland lah, nama Iceland. So jadilah sini Iceland. Kemudian dia orang pergi kepada Greenland. Masa ni Greenland tak ada nama lagi. Dia pergi tengok Iceland. Kan? Dia teropong, dia tengok Iceland tu, dia tengok pulau tu kan. Wow, what the green. Pembantu dia kata, so this place we call it Greenland. Dah terbalik. Ya, sebab itu sini jadi Greenland, yang sini jadi Iceland. Jadi bukan orang boleh tukar nama tempat. Tapi yelah, sebab dia nak terima itu sebagai nama. Jadi apalah kau ni Hanifizan, lagi tanya saya spesies apa. Macamlah kak cikgu tengok kamu spesies apa. Cikgu manalah tahu, kan? Ini kan online. Cuba kamu cek dulu kamu spesies apa.
Mungkin spesies haiwan berbulu tebal ke ataupun spesies apa? Haiwan Nak tengok juga tu. Okey, baik, tak apa. Kita pergi ke tempat-tempat yang memang ada orang lah kan. Ada orang. Kalau tempat tak ada orang, super tak payah pergi. Kita tengok tempat yang ada orang. Wow. Kebanyakan kawasan di Kutub Utara ini, okey, kadang-kadang mengalami musim panas di mana ais dia telah apa yang dipanggil melting ya. Melting. cair. Telah Cair. cair. Waduh, Jom cikgu. kita mendarat di kawasan Kutub Utara ini. Inilah dia kawasan Kutub Utara. Babas. Subhanallah. Cantiknya. Gunung-gunung dia penuh dengan salji. Ada salji ya. Tengok ada bot kecil. Ada bot kecil. Tak payah nak naik. Kau orang tak pandai berenang. Macam cikgu Ini Pandai apa? jalannya sini. ialah. Ya. Macam benar-benar di sini. Ya, pernah. Ya, tengok kawasan rumah dia kan. Semalaman. Lain. Tapi dia punya rumah macam sama. sama. Macam sama. Sebab rumah dia ada warna-warni. Mungkin Ada tempat warna salji yang biru, segini ada kot. warna merah. Ya ke pandai berenang? Kan? Entah-entah pakai ada pandai orang. berenang pakai pelampung itik. Pelampung itik kat situ. Kan? Okey. Oh, ya ke? Oh, masuk competition. Okey. Alright. Okey, MSSD kau? Janganlah. Kepala. Ya. Okey. Kita tengok, kita jumpa orang. Hai. Kamu nampak tak orang kat sini? Orang kat sini pun pakai baju tebal-tebal. Maknanya kawasan sini memang Dia macam sejuk. tengah colek budak je tu. Bukan colek budak lah tu Kalau anak dia budak lah. masuk van putih. Jangan macam tu. Korang ni selalu fikir negatif. Fikirlah positif. Tu mungkin bapak dia ke kan. Husnuzon. Okay, husnuzon. Rumah dia orang pun macam rumah-rumah macam kat Lego kan. Rumah petak bulat-bulat. Cantik ni. Ya, kemudian warna-warni, warna oranye, coklat, biru, hijau. Jadi inilah rupa Kutub Utara sebenarnya ya. Jadi okey. Tiba-tiba je Amal Qawi kenapa nak marah ni? Kan? Imposter lah ni, confirm imposter. Tak adalah dia orang, dia adalah tu yang tak kena tu, apa benda entah tu. Okey, baik. Dia tak happy macam tu. Yalah. Kita tengok salji ke. Malam ni. Ya, apa? Ada ke malam ni. Tak, terputus-putus. Siapa dia? Tak berapa dengar kamu cakap apa? Bukan tak dengar, memang tak dengar langsung. Oh, memang tak dengar langsung pula. Kereta kat sana wajib ada nombor plate ke? Memanglah. Kalau tak ada nombor plate sekarang tak tahu siapa punya. Alahai kau ni kan. Okey, dia cakap ada imposter tak malam ni? Malam ni tak ada. Sebab malam ni kita banyak nak berjalan, kemudian kita banyak main nanti sekejap lagi. Kita main quiz ke apa kan. InsyaAllah ada quiznya nanti. So, kalau yang tempat-tempat yang boleh diduduki adalah di kawasan di pinggir-pinggir laut. Di tengah-tengah ni memang tak ada orang. Greenland ni semata-mata salji sahaja. Salji sahaja ya. Itulah gambaran di mana berlakunya zaman air batu, di mana kawasan tu penuh dengan air batu. So itu di Kutub Utara. So itu yang berlaku. Kenapa pula? Kutub Selatan. Okey, kalau Kutub Utara kat atas, Kutub Selatan kat bawah. Kat bawah ini lagilah tak ada orang. Nampak tak? Inilah di bawah tu, iaitu Kutub Selatan. Jadi Kutub Selatan ni memang tak ada orang. Okey, memang tak ada orang lah. Jadi tak payah pergilah kot. Kan? Risau pula nanti tak jumpa orang nanti kan. Mumpun nak tembual tu. Okey, baik. Okey. Kemungkinan besar. Okey, ya. Kenapa Amar Qawi? Dia dah mula dah, kan? Bosanlah tu, kan? Bosanlah tu. Okey, baik. Amal tak makan ubat. Alright. Kutub mana yang lebih sejuk? Okey, bagus soalan tu Sasi. Secara umumnya pernah dikabarkan sebenarnya kawasan yang dikatakan Kutub Selatan biasanya lebih sejuk daripada Kutub Utara. Okey, Kutub Selatan lebih sejuk daripada Kutub Utara. Yes. Tapi tidak dicatatkan berapa suhu dia. Tapi pernah di mana kawasan Rusia di atas ni,
kawasan Rusia ini, okey, kamu nampak Rusia adalah negara yang terbesar di dunia. Okey. Kawasan Rusia ini pernah mencatatkan bahawa satu kawasan di kawasan kepulauan di sini pernah mencatatkan suhu sehingga negatif 50. Oi, Negatif 50. sejuk betul. Ya, jadi itu memang sejuk betul lah. Memang sejuk betul. Alright. So itu berkaitan dengan tu. Okey, tak boleh lama-lama. Nanti sekarang kita ni. Okey. Okey, Kristina okey ke? Kristina okey lah tu. Okey, Kristina okey lah tu. Baik. So hari ini kita akan ada sediakan sedikit permainan untuk para pelajar, okey, berkaitan dengan zaman air batu. Okey. So adakah kamu nak bermain? Nak main tak? Ya. Alright, Ya. jom. Okey, jom. Okey. Mari bermain. Ya, mari bermain. Okey, so kita akan Tanya ketua kelas dulu. tanya ketua kelas. Main Alamak, apa? Siapa tu? ketua kelas tak ada, pembantu dia lah. Kan? Siapa? Itulah. Okey, baik. Amar Kawi, sekarang kena remove nanti. Amar Kawi ni dia saja je ni. Okey. Okey. Okey, kita akan fokus. No spam please. Amar Kawi. Kalau nanti tiba-tiba kamu buat lagi, tiba-tiba kena remove, jangan marah. Kan, remove tak bagi tahu pun, tahu-tahu kena remove. Alright. Itulah So, tu. Right. So sedia. Cikgu akan letakkan satu link. Link itu ada dalam group chat. Kemudian kamu klik dan juga mulakan permainan. Boleh Okey. Boleh. Kita akan mulakan permainan itu. Okey. So itu link dia. Okey, so please klik pada link itu. Dah. Ya, dan mulakan permainan anda. Ui, best ni. Tak tipu. Silakan. Takut. Okey. Okey, silakan. Oh, start. Ui, best betul. Hei, apa ni? Mengapakah kita perlu menghargai alam sekitar? Ui, cikgu, perkataan ni kecil sangat. Oh, dah okey, dah besar dah. Jangan komplain awal-awal. Hati-hati ya. Nani cikgu bagi. Hantu. Jangan kena hantu ya. Hati-hati. Subhanallah. Berapa soalan cikgu? Ni lah buat cikgu je. bagi. Hebat. Takutlah. Tolonglah ya Allah. Hantu. Alamak, kena langgar hantu. Boleh ni. Confirm. Itu betul ke tu terlanggar tu? Cepat. Siapa tak anime tu? Cikgu boleh buat lagi sekali kan? Boleh. Cepatlah. Cepatlah sebelum hantu ni kejar, oi. Betul. Okey. Alamak. Ada time ke ni cikgu? Hantu kejar je. Yelah, cepat-cepatlah. Susahnya masuk. Ni soalan. Tak adalah internet saya, terus saya buat lain kali. Okey. Tapi Hanaku boleh cuba lagi ya. Boleh cuba masuk lagi. Betul pun. Best. Boleh cuba lagi. Okey. Jangan risau, boleh cuba lagi. Cikgu, saya suka Cikgu, hantu halang laluan masuk. aduh maaf. Alah cikgu, saya matilah cikgu. Alah, macam mana boleh mati ni? Cuba tengok. Tak, saya kalau Cikgu. ada cikgu. Ya. Hantu halang untuk laluan masuk. Cikgu, apa tu, kalau saya ada banyak nyawa, saya mati banyak. Lepas tu kalau tinggal satu nyawa, barulah tak mati-mati. Kau memang macam tu. Tu. Suka membazir lalas pakai betul-betul. Cikgu, hantu hijau tu apa? Hantu hijau tu apa? Itu yang dipanggil budak-budak sekarang panggil apa? Mak kau hijau. Itulah dia. Masya Allah. Tak, apa beza ada yang warna putih ada yang warna hijau?
Apa ni? Aku tahu Tak dosa ada pencairan pun. batu perjalanan. Selesaikan je. Seram. Selesaikan je. Jangan hantu. Bukan alien. Masuk. Sebaik. Hantu yang warna hijau tu pun dia sama je lah. Ke kanan. Naik atas. Kiri, naik atas. Kanan, bawah. Hantunya tolonglah. Astaghfirullahaladzim. Masing-masing kepung jalan Kerek betul lah zaman sekarang. Itulah. Hantu. Wah. Bahaya ni. Banyak hantu ni. Salah. Tolonglah ya Allah. Soalan senang tapi cara dia jalan tu, dia begitu babas. Ya, boleh terbabas. Itulah kena apa ni, selalu pegang Saya handbrake dapat sampai question 5 Ada je. apa tadi yang lagu besar? Lesson dah mati kot. Mesin dah mati. Saya baru Saya gelagabut sangat sampai saya terpaksa masuk jawapan yang salah. Terpaksa Oh. Okay. Waduh. Tolong. Dia macam style game Pac-Man sikit. Kerek betul, kerek. Kita report Batman ni. Hantu warna hijau tu function dia sama je. Cuma dia terus mati. Alah, senang je. Kalau benda terus tak boleh main. Ya ke? Tolong. Hantu warna hijau lah. Dia kepung. Hantu warna hijau tu dah suka mengejar orang. Hantu hijau tu laju sikit. Lepas tu tiba-tiba ada yang lalu kat belakang dia tu. Hantunya tu yang besar-besar. Soalan keberapa dah ni? Zaman ini, zaman Batu sempat ni. hantunya kurang ajar. Janganlah kepung. Alamak. Alah, cikgu pun mem. Aduh. Bagus. Dia kepung time jawapan tu betul lah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Wish. Lagi main game lagi banyak berzikir Bagus Subhanallah. Astagfirullahalazim. Saya kalau main PUBG macam tu mati subhanallah teruk tu. Subhanallah bagus. Cikgu Okey. hantu purple pula ni apa? Hantu purple. Hantu purple. Mak kau purple pula. Dia kepung aku. Dia kepung. Dia kepung aku. Salah. Cepat keluar. Rasa nak mencarut pula lah. Jangan. Jangan mencarut. Kalau nak mencarut pun boleh, tapi gunakan perkataan yang baik. Contohnya botol kicap betul lah. Sos tomato betul lah. Macam tu. Tolong. Kau tiga berapa nyawa? Mangkuk ke kan, piring betul. Piring ke pun boleh juga. Kan. Jangan kejar. Atuk kicap betul lah. Betul. Boleh. Salah mati. Aduh. Emosi betul main. Korang tinggal berapa nyawa? Dah habis dah mati dah. Dah habis. Ketiga. Tengok dia sikit leaderboard. Nampaknya Syamil Anwar Kalau tak betul nombor 2. Bermakna kalau kita lihat Syamil Anwar menjadi tempat yang pertama. Bagus. Cikgu nombor 5. Cikgu tak. Kan. Aduh mati Nombor 5 adalah Mardia Soleha. Nombor 5 adalah Amira. Siapa kata cikgu tak main? Cikgu pun main jugalah. Mana nama saya? Aduh, Mai. Okay. So, Mamat nombor 3. Okay, so rata-rata boleh jawab tak? Boleh. Nak jawab lagi cikgu sampai 10. Nak jawab lagi? Tak apa. Cikgu ada satu set lagi permainan yang lebih mudah sikit lah. Boleh tak? Baru best dalam lama. Okay. Mamat nombor 3. Mari kita check sikit. Tak boleh check dah. Okay. Baik. Cikgu akan berikan link baru untuk satu lagi permainan. Okay. Jadi cikgu harap kamu semua boleh join untuk permainan yang baru ini. So cikgu harap kamu boleh klik. Alright. So sedia? Sedia. Alright. Okay. Ini linknya. Tak payah stress. Kita main santai-santai je. Silakan. Start. Belum sedia lagi. Alah cikgu ini yang tak best. Benda kan bapak lah apa. Dia macam saya babas. Ini pilih. Ini mudah sikit.
Saya Ini ada air mudah batu sikit. sikit. Yang tadi kalau langgar Proses. hantu hijau tu apa? Oh, tadi. Kamu kena klik lepas tu bawa ke situ tau. Lah, tadi saya tekan lepas tu submit langsung. Lepas tu baru tekan submit. Submit Submit. answer. Buka. Submit answer. Kamu ambil perkataan tu dan letakkan kat tempatnya. Cara. Cikgu ada lagi ke kuis? Ada. Cikgu letakkan dekat situ. Saya tak nak Cikgu yang kena, ni, cikgu letak balik cikgu sebab tadi saya terkeluar. Saya nak yang Okey. Baik. Ini dia. Okey. Power betul okey. So ambil yang link yang baru cikgu letak tu, kamu sabarlah klik dan cikgu. Tak habis lagi. Baru Ya. betul. okey. Cikgu, saya nak yang kapal angkasa tu. Tumbang. Tak nak. Ya Allah, harap betul. Sakit jantung aku. Mamut berbulu. Ini apa? Astaghfirullahaladzim. Kira dah habis. Nak masuk yang baru. Dah. Harap betul. Okey. Ya Allah, salah. Mana cikgu tu yang... Ya, yang baru cikgu letakkan tu. Harap-harap lah spaceship. Spaceship. Cikgu, ini semua scam. Apa yang kau cakap ni? Alah, Aduh, cik. Ini dah pernah jawab lah cikgu. Cubalah jawab. Cikgu, ni kena ikut urutan lah. Boleh, tak apa. Buat je. Ini dah pernah jawab lah cikgu. Pernah jawab? Jauh pekat tu. Jauh pekat. Tak apa aja. Dah ada sekali. Aduh, dah lupa dah. Harap-harap lah ada peningkatan. Dia kalau kedudukan bersalah tapi jawapan betul, dia kira betul ke salah? Dikira kat Google keluar manusia. Baik Amira, sebenarnya kamu boleh banyak pilih maksud tentang nomad tu. Nomad tu maksudnya berpindah randah. Ya. Salah satu ialah nomad, iaitu ada salah seorang penyanyi yang dalam Gegar Vagaza tu namanya Nomad juga. Jangan salah pilih ya. Yes. Oh, ada peningkatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada peningkatan Nama Nakiu ada dua cikgu. Nama Nakiu. Mana cikgu yang baru? Ini yang lama cikgu. Yang itulah yang tadi. 9.44 tu. 90. Mana ada 94? Tak, 9.9 pukul 9.44 minit PM. 9.44. Kita pun baru 9.40. Macam mana dia 9.44? Aduh, aduh. Macam mana ini? Banyak adunya. Tengok. Aduh, itulah. Banyak adunya. Aduh. Banyak pula Cikgu kata ada yang baru. Mana yang baru? Cikgu boleh ke kalau buat semula? Boleh. Cikgu ada dua je Ada dua je. Oh, dah buat dah semua. Harap-harap lah lepas ni cikgu buat lah yang kat spaceship tu. Dekat spaceship tu. Oh, boleh. Tapi satu-satulah. Satu-satu.
Cikgu dia duduk dekat Jepun. Oh, okey. Suka hati kau je kat Jepun. Saya duduk Okey. Baik, boleh jawab? Ke korang Boleh. tengah main lagi ni? Boleh. Semua ni tengah buat apa? Dah Tengah main habis lagi dah. Dah habis dah. Ah, Main. dah habis dah. Okey, bagus. Bagus, dah habis. Okey. Baik. Ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Baik. Bagus. Okey. So kalau begitu, belum. Kita belum habis lagi, kita akan lihat. Okey. Baik. Dalam nota yang cikgu tadi bagi, okey, ada latihan-latihan. Okey. Ada latihan bahagian belakang tu, ada latihan. Baik. So siapa yang dah buat latihan? Belum buat lagi kan? Belum. Okey, baik. Right. Kamu punya assignment. Okey, assignment dikatakan assignment. Pada minggu ini iaitu kamu kena buat latihan. Okey, dan latihan itu adalah latihan daripada, okey, kalau kita lihat latihan daripada mana? Okey, tolong tandakan okey, cikgu nak kamu buat yang ini. Okey, soalan 1, kemudian soalan 2, 2.1. Semua yang ini 2.1 ya. 2.1 ni kamu buat. Okey, kamu buat yang ini 2.1. Okey. Begitu juga kamu buat 2.1 dan juga 2.2. Yang 3 ni pun buat. Okey. Bukan apa pun, tulis sahaja. Okey. Dan juga 2.2 yang ini. Okey, zaman air batu yang ini. Okey, 2.2, 1 dan juga 2. So sebab kita hari ni kita buat okey 2.1 dengan sampai 2.4 kan. So kita buat sampai 2.2 saja. Itu latihan untuk kamu. Sehingga muka nombor 3 ni 2.2. Boleh tak? Senang je kan sebenarnya. Ya, sebenarnya print lah. Printer buat hal. Kalau tak boleh printer, okey. Sebenarnya mudah saja. Satu lagi cara iaitu apa tahu? Iaitu Terus jawapan je. ya, kamu tulis terus jawapan kat sini. Edit. Yes. Okey, boleh edit. Boleh edit untuk menulis jawapan. Okey, untuk menulis jawapan. Contohnya macam okey, cikgu berikan satu jawapan lah Okey, contohnya kalau kita lihat mana ya? Okey, begini. Baik. Cikgu buat dalam bentuk PDF Contohnya soalan dia, apakah zaman air batu? So cikgu akan edit dekat dekat cikgu punya software ni. Okey, di mana Adobe ni. Okey. Kalau print lagi baik sebab boleh tulis terus. Tapi kalau tak boleh print, just add text kat sini, kamu tulis, okey, klik kat situ dan kamu boleh tulis terus. Zaman air batu. Kalau macam ni, okey. Itu je, bukan susah pun. Zaman air batu ialah garis masa Itu elek, cikgu elek. thank you. Ialah garis masa geologi yang yang menunjukkan bumi mengalami penurunan suhu. So buat ayat macam tu je. Okey, garis masa geologi menunjukkan bumi mengalami penurunan suhu. Macam tu. So cikgu guna app ni kena bayar ke? Tak. Sekarang dah senang. Teknologi power. Okey, minta ink. Alright. Baik. Cikgu nak tanya, siapa kat sini yang ada Adobe ni? Ini Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro. Ada tak? Saya ada. Ada. Tak tahu. Ada. Tak tahu Okey. Saya MacBook ni baru dapat ni. Oh, ya ke? Okey. Kalau perlu kamu boleh gunakan, guna PDF biasa pun boleh, atau gunakan satu lagi iaitu boleh gunakan yang ini. Iaitu dia dipanggil WPS Office. WPS Office ni pun cikgu yakin boleh, tetapi
kamu kena letakkan text box kat sini. Text box kat sini dan juga kamu tulis jawapan. Okey, bentuk fizikal. Macam tu. Okey, pun boleh juga. Yang ini Dapat pun apa boleh juga. cikgu? Okey. Kat skrin ni sama je soalan tadi. Yelah, sama juga soalan tadi. Cikgu ada dua software, satu yang Adobe, satu lagi adalah WPS. Sekarang ni So, cikgu buka yang mana? Cikgu sekarang ni cikgu buka yang WPS. Sama juga, soalan pun sama juga macam tadi kan. Apakah zaman air batu? Just kita letakkan WPS text apa? box. WPS Office. Ini yang first tadi lah. Ya, yang first tadi. Yes. Okay, yang first tadi apakah zaman air batu? So, zaman air batu. Macam tu. Boleh, mana-mana pun boleh. Cikgu tulis apa? Tak adalah. Jap. Skrin yang... Okay, sekejap. Kalau cikgu tulis kat sini, nampak tak? Tak. Cuba cikgu tulis hai. Okay, baik. Kalau macam tu, cikgu try lagi. Untuk mungkin text box ataupun cikgu letakkan... okay. Kalau cikgu tulis kat sini, nampak tak? Okay, contohnya. Okay, cikgu tulis kat sini iaitu... Okay, yang ini nampak kan? Yang mana? Yang cikgu tulis sekarang ni. Tak. Tak. Apa cikgu tulis? Problem sudah. Apa yang cikgu tulis? Memang tak nampak Tak. Macam ni. Oh, ya ke? Tak nampak? Cikgu like tak adalah. Cikgu okey je. Cikgu skrin dah kot. Nampak je cikgu. Nampak apa? Nampak tak kertas zaman air batu ni? Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan bumi mengalami penurunan suhu. tak boleh baca. Okey, sekejap. Mungkin cikgu akan tunjukkan sekali. Okey. Baik, nampak tak ni? Yap. Nampak. Nampak dah. So, ini satu Teruk, cara Pak. iaitu zaman air batu. So, cikgu conteng nampak tak? Nampak. Okey, nampak. Kemudian kalau katakan cikgu masukkan text box, okey, kat sini, mengapa zaman air batu penting? So, cikgu tulis zaman air batu penting. Okey, penting kat sini. Okey. Kemudian kamu nampak tak apa yang cikgu tulis? Nampak. Nampak so bermakna ini WPS. Okey, software WPS Office bermakna okey kat sini kalau kita lihat kalau guna zaman air batu ataupun kita guna WPS ini dia lebih mudah sebab kamu tak perlu print. Lagi mudah, tak perlu print. Tapi kalau print lagi bagus. Tapi kalau kamu mengalami masalah tak ada ink ke, kemudian kalau ada masalah tak ada kertas ke kan, so boleh gunakan software ni. Okey, WPS ni sebenarnya office-nya adalah WPS office ni adalah yang percuma. Sebenarnya yang ini free, kamu boleh download dekat Google. Okey, boleh download kat Google sebenarnya. So dia tak membawa apa-apa masalah. Okey. Baik. Laptop saya overheat. Okey. Baik. Baik. Apa yang cikgu nak kamu boleh tak? Okey, nanti hari betul. Kalau Adobe tu dia kena sebenarnya yang original punya dia kena bayar. So cikgu tak syorkan lah. Tapi kalau WPS dia percuma. WPS dia percuma. So boleh cari kat Google WPS Office. Tu boleh guna. Okay. Dan juga kamu buat semua latihan ini dan kita akan bincangkan pada hari Ahad nanti. Dan hari Ahad itu juga kita akan umumkan pemenang bagi tugasan video temu bual. Video temu bual. So please hantar video temu bual tu ya. Cikgu tak sabar. Kalau kamu nak ada edit, contohnya nak masukkan lagu-lagu ke apa ke kan, okey, boleh juga, tak ada masalah. Nak bagi dia lagi cantik. So hadiah, hadiah kemenangan akan diberikan kepada 5, bukan 1, 5. Hadiah kemenangan akan diberikan kepada 5. Cikgu kata selain McD dengan KFC kan cikgu kan? Okey, saya minta T-Live. Siapa suruh kau minta? Cikgu yang bagilah. Apalah kau ni kan. Dia tak boleh minta-minta. Apa yang bagi terima. Bagi terimalah, bersyukurlah. Bagi dia nasi kosong je cikgu. Teruk tu. Teruk sangat. Okey, kalau paling teruk bagi nasi kosong sebanyak 100 butir nasi. Lagi mengarut. Wow. Tak kira lagi berapa 100. Betul tak 100. Okey. Apa dah cikgu cantik. Mana ada orang lelaki cantik?
Kan? Orang lelaki cantik tu lain. Dia geng-geng. Mak Yas dunia. Tu boleh lah kan. Okey, baik. So, cikgu buka kepada soalan untuk bertanya. Apa juga soalan? Silakan. Nak tanya apa-apa tentang zaman air batu, tentang tugasan tadi ke, tentang video tu ke. Okey. Kalau ada, boleh bertanya. Ya, nak tanya apa? Nak tanya berapa umur cikgu? Allahu Akbar. Kenapa? Penting sangat ke umur cikgu? Okey. Okey. Itu dah tak ada soalan lah tu. Tu yang nak tanya tu ya. Penting juga untuk masa depan. Okey. Untuk masa depan Penting untuk masa depan. I see. Okey. Baik. Untuk masa depan sebenarnya umur cikgu baru 20 tahun. Sembang. 20 tahun. Okey. Baik. Cikgu bagi contoh satu video yang pernah dihantar. Okey. Jom Ini kita yang tengok. hantar tahun ni. Boleh dengar tak? Boleh. Salam lagi. Ni tahu Salam juga. dengan orang temu bual. Menanyakan Encik beberapa soalan. Okey. Okay, pertama sekali, apakah nama Encik? Nama saya Hamzah bin Haji Muhammad. Tapi interviewer tu kalau kamu tengok dia akan senyum dan tergelak seorang-seorang. Saya berasal dari negeri Sarawak, Sarawak. bahagian Kuching. Baiklah. Apakah pekerjaan Encik? Sekarang ini saya bekerja sebagai Cikgu, nampalah sound dia slow sangat. Itulah. ataupun scientific Duit atas. adalah jurutera Ada gelak. Dia cover tu cikgu, dia cover. saya berketurunan Melayu. Dia letak tangan je cikgu. Dia tak tulis. Dia letak tangan. Itulah. Dia gayakan je. Mana ada orang tulis macam tu? Dan soalan terakhir. Mengapakah Encik bangga menjadi rakyat Malaysia? Okay. Ni yang cikgu bagilah. Soalannya. Dah senang. Saya berbangga menjadi rakyat Malaysia. Pandang kamera. Malaysia ini adalah satu negara yang merdeka. Dan negara ini Ya Allah. Siapa gelak tu? ini Siapa gelak tu? Ya Allah. Buka kamera dia tak sedar diri tu. Ada gelak dah. Ada dah. Dia tak sedar tu. Kesian. Pelbagai Risau kadang-kadang. banyak pelbagai Lepas macam tu dia senyum. masakan dan makanan. Dah tahu macam tu buatlah video baru. Aduh. Jadi so apa tajuk dia? Macam Okey. video Syamil Sazli. Cikgu dah sharekan dalam grup grup WhatsApp di mana apakah tajuk dia, tugasan dia apa semua. Jadi kamu boleh tengok itulah contoh di mana video assignment kamu yang kamu perlu buat. Itu antara contoh-contoh ni lah. Dan mungkin last cikgu boleh tunjukkan satu lagi contoh. Okey, satu lagi contoh yang cikgu boleh tunjukkan iaitu inilah contoh dia. Okey. Assalamualaikum. Saya Arif akan menemubual tentang asal-usul keluarga saya. Ambil saja. Okey, ini mak saya. Ini mak saya. Nama sumber? Nama saya Puan Siti Khadijah binti Abdul Mujib, ibu kepada Muhammad Arif Akmal bin Zaidi. Asal negara? Asal negeri? Asal negeri. Negara pun Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Jadi saya berasal dari Kuala Lumpur lah. Apa maknanya? Pekerjaan saya bekerja dengan Apa benda? Lah, dia cuba korang dah. Sebenarnya sebaik-baiknya bila kamu temu bual dengan orang, kamu kena ada sekali tahu seolah-olah macam kamu dengan orang tu berbual. Baru cantik. Bukan je interview. Panggil TV3 cikgu. Bagi TV3. Tu TV3 kena bayar nak lebih ke ambil. Kena TV3 bayar pun lebih. Apa benda lah orang ni buat.
Kalau TV3 pun nak panggil korang ke? Memang tak lah kan. Tapi Jadi, cikgu tiba-tiba ada kelas kita ada seorang kena panggil lah macam mana? itu lain lah kan. Itu lain. Okey. Cikgu kan famous. Mesti Amboi. Okey. Itulah tu. Amboi. Okey, satu lagi yang mungkin kita boleh lihat. Yang ini dia kreatif sikit. Kita tengok yang last. Yang dia kreatif sikit Assalamualaikum. Tengoklah mak you. Mak dia. Wah, remote. Ya. Remote jadi apa? Remote jadi mikrofon. Hebat betul. Apa? Sampai letak sound apa tu namanya? Sound effect. Dia tak dengar lah, tak dengar. Bersama dengan atuk saya. Yang handsome pakai baju Melayu. Mari kita tanya soalan. Mari. Tu anak dia ke? Remote ke? Tu atuk dia. Tu remote. Tak apa tak cepat. Gemas remote tu oi. Moyang dulu asal mana? Moyang pula. Lepas tu tiba-tiba ada orang tanya, atuk ada berapa X? Memang kena lempang. Kau ada berapa? Atuknya terus lempang. Kali ni dia dengar KO. Ya. Ni bapak dia. Sakit tu. Ni ibu dia. Ayah dia sekejap tu. Ni ibu dia. Ibu dia lagi kecil daripada dia lah. Siap bunyi lagi. Okey, baik. Itu antara video-video contoh assignment yang kamu kena buat. So, mak lagi kecil beranak. Jadi, adakah kamu semua boleh buat lagi hebat daripada yang tadi? Boleh cikgu, boleh. Cikgu yakin. Korang confirm boleh buat lagi baik punya. Cikgu, dengar ni cikgu. Saya editor untuk adik saya punya YouTube. Editor cikgu. Saya editing. Terbaik bang. Terbaik bang. Jangan main dengan editor aku Aman jom nak. Jangan berani lawan ni. Alright. So kalau begitu jangan lupa deadline dia pada hari Ahad kelas seterusnya itu deadline dia. So dah siap video tu hantar ke Telegram cikgu untuk cikgu nilaikan dan pemenangnya kita akan umumkan pada hari Ahad ini dalam kelas kita. So cikgu harap semua akan buat assignment itu. Awal betul. Jadi video sekejap je bertanya tentang soalan-soalan itu. Bila cikgu bila dah habis ni. Okey. So Kristina boleh tak buat Kristina? Kristina boleh? Okey. Alright. Mariam boleh buat Mariam? Dia tadi. Mariam boleh buat tak Mariam? Buat. Umi nak buat ke? Okey, kena buat. Mariam kata buat. Syakimi boleh buat? Mama nanti mama interview Okey. Okey. Terbaik. Okey, Hanif Izan boleh Hanif Izan? Cikgu editor. Okey, Hanif Izan boleh Ya, betul. Cikgu akan umumkan pemenang beserta dengan video yang dia telah buat. So, itu kita akan umumkan. Jadi, harap semua. Ya. Ya. Tiba-tiba bunyi je cikgu. Benda cikgu. Cikgu, macam Aliana kata, kalau pemenang letak sekali videonya. Iyalah, betul lah. Kita akan tunjukkan dia punya video tu. Buat best juga. Malu pun malu tapi best. Malu-malu Buat tapi macam best. report berita. Kita lawan kita lawan. Alright. Tapi Terbaik. Okay. So, editor siapa paling bagus Alright. Aku ada aku. Sahaja. Okay. So itu sahaja pada hari ini ya. Kenapa? Cikgu. Apa dia? Cikgu. Apa dia? Kenapa? Kita boleh je cikgu. Itulah tu. Aduh.
Bagi cikgu lepas tu tak nak bagi tahu apa benda tu. Cikgu. Pelik-pelik. Okey, kita jumpa lagi pada hari Ahad ini. Okey, guys. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Cikgu ada orang yang panggil cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Sama-sama. Okey, sama-sama. Bye. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Cikgu, bye. Okay, bye-bye.